Assalamualaikum murid-murid. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu tahun 4 bersama Cikgu Kistina. Tema kita pada hari ini ialah Sains, Teknologi dan Inovasi. Kita akan belajar unit 18 iaitu Inovasi untuk kita. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ada sediakan satu set induksi di mana di sini ada 4 jenis audio. Cikgu nak murid-murid dengar dengan teliti dan fahamkan apakah audio tersebut. Baiklah, cikgu akan mulakan dengan audio cerita. Bermulalah kisah pada suatu petang. Sang kancil yang cerdik bersiar-siar di dalam hutan belantara. Sedang sang kancil bersiar-siar, tiba-tiba sang kancil telah terjatuh ke jurang yang amat dalam. Dia cuba untuk keluar berkali-kali, malangnya tidak berjaya. Baiklah, cuba dengar audio pantun pula. Bunga rampai, lekuknya bulat, bunga seroja, bentuknya lebar. Mata dipakai untuk melihat, telinga berguna untuk mendengar. Okey, seterusnya ialah syair. Manusia diberi akal dan nyawa, mestilah bijak menggunakannya agar membangun segenap maya. Bersyukurlah kita kepada Yang Esa. Dan yang terakhir ialah audio berita. Kuala Lumpur, 24 Mac. Sepasukan polis telah berjaya menupaskan satu sindiket mencuri kereta di sekitar bandaraya. Pihak polis berjaya mengesan beberapa kereta curi hasil daripada serbuan tersebut. Berdasarkan keempat-empat audio yang murid-murid dengar tadi tu, apakah perbezaan antara audio tersebut? Ada perbezaan tak? Ada kan? Audio cerita beza dia punya intonasi. Pantun pun berbeza. Syair dan berita juga berbeza. Jadi, apakah yang kita akan belajar pada hari ini? Kalau nak tahu, cikgu akan terangkan objektif pembelajaran dahulu. Untuk hari ini, ada satu objektif pembelajaran di mana murid dapat membaca sekurang-kurangnya 4 daripada 5 perenggan bagi teks mesin lipat pakaian dengan gaya penyampaian berita. Jadi untuk hari ini, cikgu nak uji kemahiran membaca murid-murid di mana murid perlu baca teks yang ada di dalam buku teks dengan gaya penyampaian berita. Jadi, sebelum kita mulakan aktiviti membaca teks, cikgu akan terangkan elemen penting dalam gaya penyampaian. Okey, baiklah. Ada 2 elemen penting. Yang pertama ialah intonasi dan yang kedua ialah sebutan. Berdasarkan audio yang murid-murid dengar tadi tu, untuk cerita, syair, pantun, berita dan sebagainya mempunyai intonasi dan sebutan yang berbeza. Okey, untuk intonasi ialah nada suara. Nada suara ni ada nada suara lembut, tegas, tinggi dan rendah. Jadi, setiap gaya penyampaian tu berbeza mengikut jenis-jenisnya. Sebagai contoh, kalau kita nak gaya penyampaian cerita, kita perlu ada nada suara yang berbeza mengikut ayat atau mengikut maksud yang hendak disampaikan. Kalau ayat itu sedih, maka kita perlu gunakan nada suara yang rendah. Okey, seterusnya ialah tempo atau kelajuan. Setiap jenis gaya penyampaian tu perlu berbeza mengikut tempo dan kelajuannya. Sebagai contoh, untuk bacaan berita, kita perlu tempo yang laju. Cuba murid-murid lihat pembaca berita di televisyen. Mereka membaca dengan tempo yang laju, betul tak? Jadi itulah perbezaannya. Manakala irama, cuba lihat irama syair, irama pantun, mempunyai irama yang berbeza. Manakala berita tidak mempunyai irama.
Okey, seterusnya ialah sebutan. Untuk sebutan, kita ada sebutan secara formal dan tidak formal. Okey, mari kita lihat perbezaannya bagi bacaan berita. Untuk selalunya, bacaan berita ni kita perlu formal kerana penonton-penonton perlu tahu keadaan semasa atau isu-isu yang hendak dibincangkan. Jadi, kita perlu guna sebutan yang formal. Okey, seterusnya ialah bahasa. Untuk berita, kita perlu guna bahasa baku. Manakala kalau ada sesetengah cerita pula menggunakan dialek, sama ada dialek Kelantan, dialek Pahang, dialek Terengganu dan sebagainya. Jadi, setiap gaya penyampaian tu perlu berbeza mengikut jenis-jenis bacaan yang kita hendak baca, seperti bacaan cerita, berita, sajak, syair dan sebagainya. Baiklah, untuk hari ini, cikgu nak minta murid-murid untuk membaca teks berita. Jadi bagaimanakah gaya penyampaian berita? Mari kita lihat sama-sama. Untuk intonasi, kita perlu menggunakan nada suara rendah ataupun sederhana. Jadi untuk baca berita tu, kita perlu gunakan nada yang sesuai. Kita tidak perlu gunakan nada tinggi kerana tempo kelajuannya adalah laju. Kalau kita guna nada yang tinggi, kita tidak akan mempunyai nafas yang cukup. Kerana tempo atau kelajuan bagi bacaan berita ini adalah laju. Seterusnya, untuk berita ini tidak mempunyai irama seperti mana sajak, syair, pantun dan sebagainya. Okey, baiklah, sebutan pula untuk gaya penyampaian berita ni, sebutannya adalah formal dan menggunakan bahasa baku. Tidak ada dialek dalam pembacaan berita. Okey, jadi di sini cikgu akan beri satu contoh cara kita untuk menyampaikan berita. Baiklah, murid-murid perlu buka buku teks muka surat 122. Untuk hari ini kita akan baca teks yang bertajuk Mesin Lipat Pakaian. Jadi, beginilah cara kita menyampaikan berita. Mari kita dengar sama-sama audio ini. Mesin lipat pakaian. Zara dan keluarganya sedang membaca surat khabar tentang mesin lipat pakaian. Berita semasa. Johor Bahru, 18 Julai. Sebuah mesin lipat pakaian menjadi tumpuan orang ramai. Mesin tersebut telah dipamerkan di Festival Sains, Teknologi dan Inovasi. Kini, mesin tersebut mesin tercanggih kerana menggunakan teknologi robotik. Menurut pengurus jualan di festival tersebut, selain mampu melipat pakaian, mesin ini juga berfungsi sebagai setrika wap. Oleh itu, mesin lipat pakaian ini dapat membantu meringankan tugas. Mesin tersebut mampu melipat dan menggosok sebanyak 10 helai pakaian pada satu-satu masa. Pakaian tersebut perlu digantung pada penyepit khas. Kemudian, pakaian akan ditarik masuk ke dalam mesin satu demi satu. Di dalam mesin, satu alat khas akan menyemburkan pewangi pada pakaian yang digosok. Setiap pakaian hanya mengambil masa selama 10 saat untuk digosok dan dilipat. Pakaian yang telah siap dilipat kemas akan dikeluarkan melalui ruang khas pada bahagian bawah mesin tersebut. Inilah inovasi yang memudahkan tugasan harian. Murid-murid sudah dengar audio cara penyampaian berita? Beginilah cara kita menyampaikan berita. Kita menggunakan nada suara yang rendah ataupun sederhana dan sebutannya adalah formal. Menggunakan bahasa baku. Jadi, untuk tugasan hari ini, cikgu nak minta murid-murid baca teks mesin lipat pakaian tadi tu dengan gaya penyampaian berita. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 122. Murid-murid perlu rakam suara bacaan dan hantar rakaman suara itu kepada Cikgu Kristina melalui aplikasi WhatsApp. Jadi itulah tugasan kita hari ini. Murid-murid perlu baca sahaja teks dengan gaya penyampaian berita. Itu sahaja kelas kita pada hari ini. Jika ada apa-apa soalan, boleh WhatsApp cikgu secara personal. Dan jangan lupa isi kehadiran dan rumusan pembelajaran. Terima kasih murid-murid.